Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Tadabbur Center. Anda sedang bersama dengan juzuk yang ke-16. Alhamdulillah, kita menghampiri 17 Ramadan Al-Mubarak. Kita semakin meninggalkan separuh masa yang pertama Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kepada kita umur yang panjang untuk bertemu dengan 10 malam yang terakhir Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam juzuk yang ke-16 kita akan bertemu dengan dua surah yang paling utama, iaitulah surah yang ke-19, surah Maryam, dan surah yang ke-20, surah Taha. Surah Maryam adalah surah yang meneruskan kesinambungan suratul Kahfi dan suratul Isra. Kalau dalam suratul Isra, kisahnya adalah kisah Nabi yang diperjalankan dan perjalanannya diberikan rahmat. Suratul Kahfi memaparkan beberapa lagi perjalanan yang diberikan rahmat. Perjalanan pemuda-pemuda Al-Kahfi, perjalanan Musa menjadi Khidir, dan perjalanan Zulkarnain. Manakala surah Maryam memaparkan perjalanan Maryam yang diberikan Allah rahmat, iaitulah dengan lahirnya seorang Nabi yang terakhir kepada Bani Israel. Dan juga inilah Nabi yang akan membantu umat Islam di akhir zaman untuk menegakkan pemerintahan Islam di seluruh dunia. Itulah Isa bin Maryam. Baiklah, sekiranya kita memerhatikan surah ini secara keseluruhan, maka kita akan fahami antara perkara yang akan kita temui dalam surah Maryam ini adalah pembentukan institusi keluarga yang berteraskan pendidikan agama. Kenapa ya? Kerana kisah yang pertama anda akan temui di dalam surah Maryam adalah kisah Nabi Zakaria alaihi salam yang mendambakan untuk mempunyai anak. Tetapi adakah Nabi Zakaria sekadar mahukan anak kerana orang lain mempunyai anak? Tidak ya. Di sini kita pelajari sesuatu di mana Nabi Zakaria sangat sabar dan tabah, mungkin berpuluh-puluh tahun walaupun telah berkahwin, tapi tidak dikurniakan Allah anak. Baginda sabar. Tetapi apabila baginda memikirkan soal siapa yang akan terus menerus mengajar kitab suci Taurat kepada Bani Israel, maka inilah yang menyebabkan Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Dan doa ini menjadi teras surah Maryam, dirakamkan di permulaan surah Maryam. Dan barang siapa amati doa Nabi Zakaria di dalam surah Maryam ini, ketahuilah anda diberitahu oleh Allah tips untuk doa itu mustajab. Antara yang anda boleh pelajari daripada kaedah kaifiat doa Nabi Zakaria ini, antaranya adalah pertama sekali, kita meluahkan masalah kita di sepertiga malam. Ketika tiada orang bangun, maka kita bangun. Nidaan khafiyah. Ini antara cara-cara untuk doa mustajab, di mana kamu membuktikan komitmen kamu untuk mengadu kepada Allah ketika makhluk yang lain sedang mati, dalam arti kata tidur. Juga kita menyatakan apa yang disebut sebagai tawassul, iaitu kita menyatakan apa rekod-rekod baik yang kita lakukan untuk agama ini, dan kita ikhlas ke tidak ketika melakukannya. Jadi Nabi Zakaria yang menyebabkan doanya mustajab, Allah rakamkan, walam akum bidu'aika rabbik syaqiyya. Wahai Allah, antara perkara baik aku lakukan kepada kamu adalah aku tidak pernah jemu berdoa, tidak pernah bosan berdoa. Jadi ini antara amal soleh yang dilakukan, yang ditawassulkan oleh Nabi Zakaria, yang menyebabkan baginda diperkenankan permintaannya. Juga antara sebab Allah mustajabkan doa adalah permintaan yang anda mahukan itu anda nyatakan sebabnya. Nyatakan sebab anda mahukan permintaan itu diperkenankan Allah. Dan apa kaitan apa yang anda minta itu dengan agama? Kita nak kereta besar, kita nak tambah rumah, kita nak tambah anak katakan, ataupun kita mahukan anak. Jangan hanya sekadar memohon kepada Allah untuk dikurniakan itu dan ini, tetapi tidak dikaitkan permintaan itu dengan agama. Belajar daripada Nabi Zakaria, beliau berkata, wa inni khiftu al-mawali min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Beliau mahu anak kerana supaya beliau
mahu ada pewaris ajaran Nabi Yaqub alaihi salam. Beliau mahukan pewaris yang boleh terus mendidik Bani Israel sebagaimana Nabi Yaqub bersabar mendidik anak-anaknya. Jadi pendidikan adalah teras kepada doa Nabi Zakaria, dan pendidikan adalah teras surah Maryam. Kerana anda akan dapati bagaimana seorang ayah mengharapkan anak dalam permulaan surah Maryam. Anda akan dapat lihat akhirnya Yahya sendiri membuat ucapan, beliau akan membuat kebaikan kepada ayahnya. Kemudian muncul cerita ibu pula dengan anaknya, iaitulah bagaimana Allah mengurniakan kepada seorang wanita yang tidak pernah disentuhi lelaki seorang anak, yang menjadi ayat Allah. Dan terlalu banyak kemanisan ibrah kisah Maryam ini yang boleh kita pelajari dalam surah Maryam ini. Tetapi paling terasnya adalah bagaimana Maryam apabila menemui seorang lelaki yang begitu tampan. Sebenarnya ia bukan manusia, ia adalah malaikat. Tetapi Maryam yang dididik dan dibentuk oleh bondanya telah mengungkapkan satu ungkapan yang belum tentu anak-anak perempuan kita kalau diuji dengan lelaki-lelaki yang tampan akan boleh mengungkapkan kalimah yang sama, iaitulah inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Jika kamu bertakwa, jauhilah aku, kerana aku memohon perlindungan daripada kamu dengan Ar-Rahman. Jadi juga berteraskan pendidikan, bagaimana seorang anak perempuan dididik dengan jayanya oleh bondanya. Kemudian kita boleh lihat cerita seorang anak berdakwah kepada ayah yang menyembah berhala, bahkan mencipta berhala, iaitulah kisah Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya. Juga kita akan menemui kisah Ibrahim selepas dihalau oleh ayahnya. Puluhan tahun selepas itu beliau dikurniakan anak yang bernama Ishak dan Yaqub, keturunan para anbiya, telah datang daripada seorang nabi yang dahulunya dihalau keluar oleh ayahnya sendiri. Kemudian kita akan bertemu dengan kisah Ismail yang membangunkan institusi keluarga berteraskan salat dan zakat. Ya, wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Kemudian kita bertemu dengan kisah Idris, dan kita bertemu dengan beberapa lagi ayat-ayat Allah yang menegaskan tentang pentingnya anak ini diwariskan kepada mereka bukan harta, bukan title, bukan kedudukan, tetapi diwariskan kepada mereka adalah tauhid, iaitulah menyembah Allah yang Esa. Kemudian tuan-tuan akan datang ke dalam surah yang telah menyebabkan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu memilih Islam, iaitulah surah Taha. Kata para ulama, bila surah bermula dengan huruf Ta ini akan didapati kisah Musa alaihi salam menjadi kisah yang sangat besar, diberikan perhatian oleh surah tersebut. Taha, ya, sama juga dengan surah-surah yang mula dengan Tasim, Mim, surah Tawasim yang lain, memang memaparkan kisah Musa alaihi salam dengan panjang lebar. Apa yang anda akan temui daripada surah Taha ini, saya boleh katakan antara tema penting surah ini adalah membina kedamaian jiwa dengan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran sepatutnya mendamaikan jiwa, dan itu pun berlaku kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan itu pun yang berlaku apabila Musa diberikan peluang untuk mendengar kalam Allah di Tur Saina, di Lembah Tua. Apakah yang berlaku kepada Musa apabila mendengar Allah memperkenalkan dirinya? Apa yang berlaku kepada Musa apabila Allah bertanya kepada Musa tentang tongkatnya di tangan kanan? Apa yang berlaku kepada Musa? Musa telah tenggelam dalam khusyuk, munajat, sehingga beliau telah terlupa kepada anak keluarganya sendiri di bawah gunung Tur Saina. Jadi inilah ciri seseorang yang khusyuk dalam salatnya. Ya, khususnya tuan-tuan bila kita bertarawih di dalam Ramadan Al-Mubarak ini. Kenapa kita kena tarawih? Tarawih itu sendiri bermakna kerehatan, kedamaian jiwa. Damaikan jiwa, tenangkan hati dengan Al-Quran yang dibacakan oleh Imam Tarawih. Kenapa tidak boleh 4 rakaat isyak? Bahkan kena tambah 8 hingga 20 rakaat. Kenapa ya? Kerana Musa alaihissalam apabila ditanya oleh Allah sepatah
beliau telah memanjangkan ucapannya kepada beberapa patah. Itulah juga yang berlaku kepada kita dalam tarawih di malam hari, sebagaimana Musa di malam hari. Ketika beliau kehilangan cahaya, beliau didatangkan cahaya daripada langit. Umkuthu inni anastu nara. Beliau melihat cahaya api di atas gunung Tursaina. Dan bila beliau berkata-kata dengan Allah, Allah tanya sepatah saja, tuan-tuan. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Allah tanya sepatah. Jadi saya menjangkakan Musa akan jawab, anta a'lamu minni, ataupun Musa akan jawab, hiya asaya. Tetapi Musa memilih untuk memanjangkan ucapannya kerana dia tidak mahu peluang bersama dengan Allah Azza wa Jalla, peluang mendengar firman Allah, peluang mendengar kalam Allah, peluang mendengar suara Allah, walillahil mathalil a'la wa laysa kamitslihi syai'. Peluang mendengar suara Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad, adalah peluang yang tidak akan diperolehi di mana-mana ruang lagi pada masa akan datang. Dan ia adalah detik yang terlalu manis dalam hidup Nabi Musa. Dan bila dating tu jadi best, maka seseorang tu dia tak nak miss the moment. Dia akan panjangkan tempoh dating tersebut kerana kemanisan pertemuan, perjumpaan dengan yang tersayang. Jadi kasih sayang Allah sangat jelas dirasai oleh Musa di dalam surah ini, sehingga beliau memanjangkan ucapannya, sehingga beliau menyebut tongkat ini ada banyak kegunaan untuk tujuan mengembala kambing, untuk tujuan dia bersandar bila berjalan, untuk dia jatuhkan daun-daun kering, sehingga Allah meminta Musa berhenti berkata-kata dan terus membaling tongkat itu. Jadi kita boleh katakan surah ini berlegar sekitar kaedah untuk menenteramkan hati, mendamaikan jiwa, iaitulah tidak bukan dengan salat. Wa aqimis salata li dzikri. Hanya dengan silah ataupun salat seseorang itu akan meraih kedamaian jiwa. Kerana di dalam salat anda tidak boleh baca melainkan Al-Quran semasa berdiri. Jadi bila surah sebelumnya cerita pasal Nabi Zakaria berdiri membaca ayat-ayat suci Allah, lalu diberikan berita gembira, demikianlah Musa dalam surah Taha ketika berdiri mendengar kalam Allah, Allah kurniakan kepadanya apa yang dia minta, seperti Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri. Allah kurniakan kepada dia segala apa yang dia minta, seperti beliau meminta kepada Allah supaya diberikan kefasihan, diberikan kemudahan, iaitulah Harun sebagai teman untuk berdepan dengan Firaun. Macam itulah kita juga, tuan-tuan. Kalau mahu doa mustajab seperti Nabi Zakaria, dan kalau mahu permintaan dimustajabkan Allah seperti Musa, kita kena bersedia untuk wa aqimis salata li dzikri. Kita kena berdiri terlebih dahulu, kita baca ayat-ayat Allah, kita fahami ayat-ayat Allah, kita tenggelam dalam kemanisan mesej ayat-ayat Allah dengan komitmen dalam salat yang lama kita berdiri tersebut, sebagaimana Zakaria dan Musa alaihissalam di dalam surah Maryam dan surah Taha. Maka lepas salat, apa jua yang kita minta, insya-Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah akan perkenankan permintaan kita sebagaimana Allah perkenankan segala permintaan Musa di lembah Tua sebelum menghadap Firaun. Dan menariknya, surah Taha berakhir dengan kisah ketenangan, kedamaian jiwa, bukan kerana baca Quran ataupun mendengar kalam Allah, tetapi kerana berada di syurga. Tuan-tuan, surah Taha berakhir dengan kisah Adam alaihissalam yang diberikan pesan oleh Allah, jangan biarkan iblis menyebabkan kamu keluar daripada syurga, kerana bila kamu keluar daripada syurga, fatashqa. Perhatikan perkataan tashqa yang ada pada ayat 117 adalah menegaskan ayat yang kedua surah Taha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Dan Allah Ta'ala menyebut, kerana kalau kamu telah terkeluar daripada syurga, kamu akan kembali lapar dan kamu akan kembali tercari-cari pakaian. Kerana di dalam syurga kamu takkan lapar dan kamu tidak akan menjadi orang yang mendedahkan aurat, kamu tidak akan bertelanjang. Jadi kita faham di sini, apabila kita berada di bumi, di dunia, kita sentiasa akan lapar dan kita akan sentiasa diganggu syaitan dan iblis untuk mendedahkan aurat kita. Namun seseorang yang mendengar ayat-ayat Allah, beliau seperti sedang menikmati perasaan syurga. Apakah perasaan syurga, tuan-tuan? Perasaan yang pernah dirasai oleh Nabi Adam dan bonda kita Hawa, iaitulah sentiasa merasakan ketenangan jiwa,
tiada apa perkara mahu disesalkan daripada yang telah berlaku, dan tiada apa yang perlu dibimbangkan pada apa yang akan berlaku. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ya, jadi perasaan ini bukan mudah untuk diperolehi kerana di dunia penuh dengan kekusutan dan masalah, musibah. Tetapi seseorang yang membaca ayat-ayat Allah lalu berinteraksi dengan kalam Allah, mereka akan menjadi seperti Musa di lembah tua. Mereka akan merasakan ketenangan dan kedamaian sehingga lupa anak isteri dekat bawah tu, dan sehingga Allah perkenankan segala permintaan mereka. Jadi itu saja mengenai juzuk yang ke-16. Mudah-mudahan ada sesuatu yang terindah dapat tuan-puan perolehi dari surah Maryam dan surah Taha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.